Assalamualaikum, kau tengah buat apa tu? Aku ada di Langkawi ni dengan Honda WRV. Kalau kau tengok reka bentuk WRV ni mungkin kau kenal, ianya daripada model BRV yang dijual di Thailand dan juga di Indonesia. Sebenarnya memang produk ni berasaskan platform yang sama dan reka bentuk yang sama, tetapi daripada B pillar ke belakang semuanya berbeza lah. Dan juga kita tengok kereta ni walaupun perubahan tu mungkin lah orang kata kecil lah sikit lah sebab muka dia sama dengan BRV, tapi sebenarnya perubahan tu agak besar kerana bila dipotong kereta ni jadi pendek. Of course dia punya entire stance, dia punya sifat karakter dia terus berubah. Dan disebabkan reka bentuk dia dah dijadikan seperti SUV dan diangkat kereta ni tinggi sikit, dia punya ground clearance ialah 206mm, iaitu ground clearance yang tinggi daripada banyak pesaing-pesaing dia lah. Dalam yang saya sama, kebanyakannya kurang sikit pada 200mm, di atas sikit pada 200mm. Dan memang dia orang ambil satu pendekatan yang menyeluruh untuk menjadikan kereta ini nampak sporty. Dan kita tengok perubahan yang paling besar, tetapi sebenarnya yang paling mudah I guess nak buat ialah dia memilih tayar saiz yang paling besar sekali yang boleh muat kat situ. That balances the price and everything lah. Kalau kita tengok kereta ni walaupun dia segmen A nampak kecil, tayar dia standard yang RS ni 17 inci, yang model biasa pun 16 inci. Jadi bila you ada tayar yang besar, kereta nampak kuda-kuda dia terduduk, nampak kuat. So kereta ni kita tengok daripada jauh memang nampak kukuh, daripada belakang, depan dan tepi nampak kukuh. Dan bila kita tengok daripada belakang pun tayar tu dia tolak keluar dan nampak penuh. Bila nampak wheel arch penuh, memang itulah antara cara untuk menjadikan kereta nampak sporty dan kukuh. Dan of course dia menggunakan design features yang lain seperti wheel arch extension yang warna gelap tu, itu memang membantu jugalah. Dan di bahagian depan dia menggunakan jeriji yang mempunyai detailing yang kecil-kecil kan, dia nampak macam very sparkling, berkilau-kilau, nampak macam jewelry, dan juga honeycomb punya finishing kat belah bawah. Ini semua membantu menjadikan kereta ni nampak premium, nampak sporty dan nampak muda. Lagi satu, kalau kita tengok kereta ni dia unik sikit, dia suka warna terang. Dan typically memang untuk kereta kecil selalunya warna terang ni membantu untuk meningkatkan dia punya bagi nampak lah dia punya ciri-ciri reka bentuk. Jadi warna sekarang ni kat belakang saya ni ialah dia panggil Stella Diamond Pearl. Kalau Diamond Pearl ni warna paling popular sekali. Walaupun ada kereta warna hitam, warna kelabu, warna merah yang typically orang kata nampak sporty, tapi warna putih nampak macam putih. Kawan saya Amirul daripada NG kita nampak macam kereta warna putih tapi lama tak basuh. Dan inilah colour yang paling popular sekali sebab memang that kind of mid-tone punya colour dia membantu menjadikan kereta ni nampak dia punya detailing semua naik. Pasal wheel arch tu warna gelap dan grill depan tu pun tak begitu besar sangat dan banyak detailing, dia nak kena naik, nak bezakan colour body dengan itu. So inilah menjadikan warna yang paling popular. Daripada belakang juga bila menggunakan warna yang terang putih macam ni, lampu tu akan lebih naik. Pasal lampu tu warna merah kan, so dia pakai lampu merah, body merah dia tak apa nampak sangat, gelap pun tenggelam sikit. Tapi warna putih dan warna this Stella Blue Pearl ni, Stella Pearl whatever, nampak lampu tu naik, dia punya shape dia. Dan lampu belakang typically bila kita buat maka nampak dia jadi panjang, dia berulang jadi horizontal line, berulang dengan bumper line, dengan bawah tu nampak kereta tu nampak lebih lebar dan nampak lebih terduduk lagi, dia terletak lagi dia punya kuda-kuda. So this is why antara sebab kenapa kereta ni warna ni paling popular. Dan aku tahu kalau kat Thailand dia ada dual tone. Kenapa kat Malaysia tak ada? Sebab dia kata untuk buat dual tone ni memerlukan painting proses yang special. Dia nak kena masking dan sebagainya. So benda tu tak berbaloi bila kita tengok volume yang kita jual di sini. Yang di Thailand dan di Indonesia dia orang semua pasang di satu kilang di Indonesia. So dia boleh combine volume tu menjadikan berbaloi untuk tawarkan that special paint feature. Okey, jadi bila kita masuk ke kokpit untuk memandu ni, let's look at it one by one. Dari segi reka bentuk, dia punya dashboard ni semua kalau saya tengok dalam BRV sama seketui dia ambil. Dia ubahlah sikit-sikit kot. Yang ni yang RS ni ada kemasan warna merah. Ni kontras stitching merah semua ni dekat seat, dan ke sini panel bawah ni juga dia menggunakan kontras warna merah. Kalau yang biasa ni dia hitam dan biru, yang ni merah dengan hitam. Yang ini juga kalau kereta biasa dia punya kontras stitching dia warna biru, hanya RS saja dapat kontras stitching warna merah. Daripada segi meter dia sama saja,
ada 4.2 inci multi information display dan 2 analog dial. Meter tu kalau yang analog dial untuk kereta biasa, needle dia jarum dia warna putih, untuk yang kereta RS jarum dia warna merah. Steering ni belah kanan, butang-butang belah kanan ni ialah untuk ADAS ataupun Adaptive Cruise Control, dan juga ada butang untuk maklumat daripada skrin depan. Di sebelah kiri biasa typical Honda ialah untuk kawalan sistem hiburan, dan sistem hiburan ni dekat tengah-tengah ni kita nampak ada skrin 7.2 inci ke something like 7.5 inci, dan ada connectivity Apple CarPlay dengan Android Auto. Yang you nampak sekarang ni peta Waze ni sebab disambung kepada iPhone untuk Apple CarPlay. Dia punya skrin dia okey lah. Nak kata the sharpest screen you pernah tengok, highest contrast tak, but it's workable and decent enough screen. Kat bawah ni ada satu aircon single zone climate control. Selain daripada tu, reka bentuk dashboard ni memang banyak menggunakan plastik keras lah, seperti typical untuk kereta dalam kelas ni. Cuma bila kita tengok dia punya texture yang mereka pilih ni, texture ni sebenarnya memainkan peranan yang penting. Kalau salah pilih, dia akan rasa keras bila kita pegang. So texture kulit ni adalah popular untuk plastik keras kerana inilah texture yang paling lembut kat tangan kita bila kita pegang. Seterusnya kat bahagian bawah lagi ada 12 volt punya outlet dan 2 USB A type A, satu untuk sambung pergi ke skrin dan satu lagi untuk purely untuk charging lah. Dekat belakang juga ada satu lagi 12 volt punya outlet, dan di sini ada satu center console yang besar cukup untuk masuk 2 tinayak lah, ataupun nak simpan wallet ke, nak simpan benda-benda kecil boleh kat situ, kamera kecil ke boleh lepas kat situ lah. Juga ada pedal shifter. Untuk bagi kita bila kita nak bulun sikit boleh gunakan pedal shifter. Dan kereta ni datang dengan Honda Sensing lah, full suite of Honda Sensing. Maksudnya dia ada Adaptive Cruise Control level 2.0 lah. When the sense dia tak boleh ikut sampai crawl speed. So bila kereta depan berhenti, dia tak boleh ikut sampai berhenti. Dia sampai 30 km sejam, lepas tu dia akan beep, kita kena take over. Untuk setengah-setengah kereta Honda yang lebih premium lagi, dia bagi sampai level 2.5. Selain daripada Honda Sensing ni, walaupun kita kata level 2.0, masih lagi ada lane keeping assist, lane departure mitigation. Maksudnya kalau mengantuk pergi ke tepi, dia akan tarik kereta ke tengah. Ini semua benda-benda yang cukup bagus untuk membantu kita, terutamanya bila kita dah mengantuk lah. Of course benda tu nama dia pun driver assist. Dia bukan untuk masa kita mata terang celek ni, memang tak ada appreciate benda tu, kerana dia dah tarik sana, kita pun jadi semak. Tapi bila kita dah mengantuk, dia sangat-sangat membantu. Kalau hampa jenis biasa travel, mungkin weekend husband ke, balik sorang-sorang lambat lepas kerja baru nak balik, awal-awal pagi subuh nak gerak balik, benda ni semua sangat-sangat membantu. Tambah lagi bila ada Adaptive Cruise Control, dan sekarang ni benda ni sedang beroperasi. Kita di jalan belakang, saya menggunakan Adaptive Cruise Control. Bila saya dapat kereta ada Adaptive Cruise Control, benda ni akan berfungsi 80% of the time, because memang saya tak akan menggunakan throttle dengan brake lah. Well, partly because kerja aku ialah nak menguji benda ni lah, so aku nak tengok dia punya response semua macam mana. Ini sekarang gap ni adalah 2 bar, dan so far under light traffic it works beautifully. Dia tak ada terkejut-terkejut ke apa-apa. Dan satulah kekurangan, kalau kita nak kata kekurangan, ialah jadi malas tak mahu nak overtake, nak apalah, memang duduk macam jadi mandom sikit lah, orang katakan macam pakcik sikit lah bawa kita. Tapi memang itu membantu untuk mengurangkan stres kita lah. Dan kereta ni pun bukan direka bentuk untuk bawa pulun. Enjin 1.5 liter tu ada 121 kuasa kuda dan 145 Nm of torque. Top speed kereta ni 160 saja. Dia punya time to 100 km/h. Variant RS ni paling perlahan, 11.3 saat. Dia paling perlahan sebab dia paling berat lah, paling banyak equipment level. So dia paling berat, dan juga rim besar tu dia mengurangkan sikit lah dia punya daya pecutan dia. Juga disebabkan kereta ni mempunyai rim 17 inci dan bukan 16 inci macam kereta biasa, dia kena retune balik macam-macam benda jugalah. Dia retune balik the suspension, dia retune balik engine ECU dan juga CVT punya mapping. Kereta ni menggunakan electric power steering. I can see dekat jalan belakang ni, dia punya steering tu accurate tapi tak banyak feedback.
Dia rasa ringan, macam kind of linear everywhere lah. So memang bukan untuk kita betul-betul nak pulun. Setakat nak seronok sekejap okey. Kalau nak pulun banyak sangat nanti rasa cepat penat sikit lah kalau nak pulun macam tu lah. But driver normally as a town city roundabout, untuk perjalanan biasa-biasa, this car aku faham dia punya appeal, because the whole cabin ni dia design untuk maximize orang kata passenger space lah sebenarnya. Dia kata ni panjangnya 4.5 meter, tapi wheelbase dia ialah 2.5 meter, hampir lah 2.495 ke macam tu lah. So it's almost 2.5 meter. Dia mengikut macam Honda punya ethos lah, dia kata man maximum, machine minimum kan. And this is why cabin dia tu rasa lapang. In fact kat belakang pun, kalau saya duduk belakang diri saya sendiri, dia tak begitu rasa sempit, masih lagi ada ruang. Aku ni emang minoriti kat Malaysia yang tak suka kabin semua warna hitam. Tapi orang Malaysia memang suka kabin semua warna hitam sebab mereka kata itulah sporty. So that's why hang tengok banyak kereta kat Malaysia ni semua kabin kalau tak warna hitam pun warna kelabu gelap. Honda WRV ni sampai dia punya roof lining pun warna hitam. Sebab itu setengah-setengah model antara option lah yang orang bagi untuk menjadikan kereta lebih sporty. Jadi banding dengan tempat duduk depan, tempat duduk belakang ni rasanya dia lebih selesa sikit. Dan antara kita tiga orang dalam kereta ni, kita setuju dia lebih selesa kat belakang ni sebab mungkin tempat duduk ataupun seat squat ni dia panjang sikit. Dan bila dia panjang sikit, dia menyokong sampai ke bawah paha kita lah, sampai dekat dengan lutut kita. So itulah satu ciri yang sangat penting untuk kereta sebenarnya. Kalau tak ada enough under thigh support, kita akan cepat rasa penat untuk perjalanan jarak jauh. Dan kereta ni juga dia punya sudut sandaran dia agak okey, dan dia punya headrest tu kita kena angkat lah untuk adjust. Saya angkat ni sampai maksimum tinggi. Kemudian dia juga ada center armrest, dan center armrest dia ketinggian dia sama dengan side armrest. Jadi ini pada saya satu ciri yang penting, sebab kalau center armrest tu dia punya tinggi dia tak sama dengan side armrest. With some kereta dia tinggi sikit, setengah rendah sikit, dia perjalanan jauh dia akan membuatkan kita rasa cepat, lebih cepat penat sikit lah. So rear passenger space agak okey juga, sebab kawan kita dekat depan pun lebih kurang tinggi macam saya juga. Jadi saya boleh duduk belakang saya, masih lagi ada satu penumbuk. Cabin space belakang ngam, walaupun kereta ni compact, dia punya wheelbase dia 245 something milimeter lah, hampir 2,5 meter, berbanding dengan body dia yang panjang dia lebih kurang 4.6 meter. Bila Honda melancarkan model WRV ni, saya rasa saya antara yang skeptikal model ni boleh laku lah. Sebab inilah kali pertama jenama Honda ataupun sebarang jenama import cuba masuk berlawan head to head dengan jenama tempatan. Jadi kereta ni ialah sebuah compact SUV yang berada dalam segmen A. Jadi seperti yang kita tahu, dah ada satu produk tempatan dalam segmen A, iaitu Prodor Activa. Dan kalau you ambil Prodor Activa tu, you boleh jimat 15-20 ribu berbanding dengan you nak beli kereta ini. Jadi kenapakah orang masih lagi memilih Honda WRV ni? Ya betul, Honda WRV ni sebenarnya adalah satu produk yang sudah pun popular. Sejak tempoh 2 bulan dia dilancarkan, dia dah menerima lebih 7,000 tempahan, dan dalam tempoh 2 bulan dia dah serah 3,300 kenderaan kepada pembeli. So itu satu pencapaian yang agak hebat juga, memandangkan ada satu lagi produk yang sama daripada jenama tempatan yang juga dipercayai, yang jauh lebih murah daripada dia. Of course spesifikasi tak samalah, tapi masih lagi yang itu mempunyai juga ciri-ciri modern seperti ADAS dan sebagainya. Yang ni ada Honda Sensing. Dan satu lagi pesaing dia yang juga jenama tempatan ialah satu produk yang berada saiz lebih besar daripada dia. Yang ini segmen A, Proton X50 tu ialah produk segmen B, dan mempunyai harga yang permulaan dia lebih rendah daripada kereta ni, dan harga yang top of the range lebih kurang sama dengan RS yang top of the range di sini. Jadi kenapa orang masih lagi memilih yang ini dan bukan jenama tempatan tersebut yang mana ianya lebih besar, mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi, dan sekarang orang kata mungkin kualiti bahan dalam kabin juga lebih tinggi. Jawapan yang paling mudahnya ialah semalam kita bertanya kepada pengurusan Honda Malaysia, apakah sebab utama mereka memilih WRV secara berseluruh. Dia kata sebab jenamanya ialah Honda. Dan saya rasa memang ada kebenaran di situ, walaupun dia menjawab secara berseluruh. Sebab kalau kita fikirkan, ada berbagai lagi pilihan, tetapi ini masih lagi tetap di hati.
sebenarnya secara hakikatnya jenama Honda ni walaupun kita buat gelak, ia sudah pun menjadi satu simbol status kepada satu kelompok masyarakat yang agak besar, dan oleh sebab itu kereta ini menjadi satu model yang popular. Dan satu lagi, bila kita tanya tentang dia punya demografik pembeli, Honda katakan kereta ini disasarkan kepada pembeli kereta pertama daripada umur 24 sampai 34 lebih kurang macam itu. Dia kata kalau kita tengok demografik pembeli, umur pembeli itu mungkin lebih tua daripada apa yang mereka jangkakan ataupun sasarkan, tetapi umur pengguna adalah seperti yang mereka sasarkan. Jadi maksudnya kereta ni banyak yang dibeli oleh mak bapak untuk bagi dekat anak-anak. Kenapa mak bapak pilih kereta ni? Sebab selalunya mak bapak dia akan tanyalah anak-anak dia nak kereta mana. Dan kalau anak-anak tu ditanya untuk pilih jenama apa, sama ada jenama tempatan ataupun jenama H, sudah tentu ramai akan memilih jenama H. Terutama sekali bila dia tak payah bayar untuk kereta tu, dia hanya dapat kereta, of course dia nak jenama H. Dan itulah saya rasa antara sebab kenapa kereta ni menjadi begitu popular. In conclusion, aku rasa kereta ni orang beli sebab dia cantik. Dia punya features and spec dia tak kalah, sama aja. Tengok dengan kompetitor, katalah tengok dengan kompetitor Ativa pun spek dia okey je. Kalau banding dengan kompetitor X50 pun spek dia okey lah. Semua ada lah, adaptive cruise control ada, semua ada features yang ada. Tapi harga dia macam kita confuse sikit kan. Dia kecil sikit pada X50 tapi harga lebih kurang sama, dan dia same size dengan Ativa tapi harga lebih mahal. Kekuatan dia ialah dekat jenama ni dengan reka bentuk. Pasal kereta ni memang kalau letak sebelah-sebelah dengan Ativa, aku rasa menang lah. Dia nampak lebih segak lah daripada Ativa, sebab Honda pandai sekarang. Dia punya grill muka depan tu banyak embellishment, this little bits of chrome yang bagi dia nampak lebih berseri, dan reka bentuk belakang dia, lampu panjang mendatar, itu semua membantu untuk menjadikan kereta tu nampak premium. And of course jenama H tu sendirilah membuatkan kereta ni menjadi lebih diminati dan diingini oleh pembeli-pembeli. Pasal ada juga jenama lain yang nak memperkenalkan produk dalam segmen ni tapi macam tak boleh nak pi. Contohnya ialah Hyundai Creta dengan Kia Seltos. Lebih kurang, tapi susah dia nak dapat sale sebab satu, of course those two cars are not as pretty as this one lah. But if you imagine, katalah mereka letak badge Kia dekat sini dengan ataupun badge apa orang kata, apa tadi tu, Hyundai, aku rasa Hyundai dengan apa sih, Kia, memang payah. So keyakinan pembeli kepada jenama tu terbukti. Honda dah berjaya memujuk kita ataupun meyakinkan pembeli bahawa kalau you beli Honda, dan you akan dapat produk yang okey, yang bagus, ada support yang bagus, dan of course penting kat Malaysia ni resale value. Honda resale value dia agak kukuh. So kalau you beli kereta ni, mungkin less likely for you to lose money bila you jual. Okay, sampai situ je. Panjang juga video kali ni. Kalau boleh rajin tolong tekan butang like, kongsi dan kawan-kawan, dan macam biasa tolong tekan butang subscribe. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.